Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama dalam majlis bulanan kita. Dan saya minta maaf, saya pakai baju lain sikit hari ini. Nampak agak sikit semat lah hari ini, ya, Cik Alim. Sebab selepas ni saya kena pergi ke istana. Jadi majlis kita akan diteruskan. Pukul 9 saya kena keluar untuk menghadap tuanku di istana. Jadi yang belakang tu banyak, depan ni kosong ni. Lebih kurang 20 tempat kosong di depan ni. Sila masuk ke depan. Hari ini saya akan update tuan-tuan dengan beberapa perkara yang penting untuk makluman siapa yang masih mengejar masa kita berada di bulan November ketika ni. Hari ini 14 November, ramai anak-anak kita mengambil peperiksaan SPM. Kalau tuan-tuan baca akhbar ataupun lihat perkembangan semasa dalam media, minggu lepas Korea Selatan berada dalam situasi yang sama. Dan masyarakat Korea sangat menitik beratkan tentang pengajian, peperiksaan dan seumpamanya, sehingga kan pekerja-pekerja awam dan swasta dilewatkan datang masuk kerja bagi membolehkan anak-anak sampai ke tempat peperiksaan. Dan sesiapa sahaja yang tersangkut dalam perjalanan boleh panggil polis atau ambulan untuk menghantar anak mereka. Itulah hebatnya Ustaz. Ya, ambulan pergi hantar anak pergi ke sekolah sebab ambulan ada siren. Orang kena ke tepi. Tetapi pada minggu yang lepas saya berada di Korea. Itu yang penting, ya. Saya bersama dengan Dr. Ismail Aziz di Korea dan kita melawat KAIST, Korean Advanced Institute of Science and Technology, KAIST. KAIST is the top university in Korea. Dan selain daripada bekerjasama, saya memberikan kuliah ataupun ucapan di sana. Saya dapat memerhatikan bagaimana masyarakat Korea berkembang. Dan ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau kita di Asia Tenggara ini, tuan-tuan, membuat sesuatu, sama ada maju dari segi pendidikan, maju dari segi ekonomi, berkembang dari pelbagai segi, secara orang kata single digit 8%, 9% perkembangan setahun. Tapi di Korea perkembangan mereka double digit. They are talking about 18%, 20% growth. Saya pernah ke Korea beberapa tahun yang lalu, banyak kali lah, tapi pada tahun 2006 saya sekali ke Korea dengan seorang kawan saya daripada Jepun. Tak jauh, dia daripada Tokyo ke Korea. Ya, kalau kita tengok map tu mungkin di sini ke Jakarta. Tapi dia kata, this is my first time in life I visited Korea. We were in Seoul at that time. Dan dia kata, this is the most strange country in the world because there is no Japanese car on the road. Tak ada kereta Jepun di jalan raya. Semua kereta Hyundai, Kia, apa lagi, Daewoo dan sebagainya. Sesekali jumpa kereta Toyota, sesekali jumpa kereta Mercedes, sesekali jumpa kereta BMW, dan mustahil sekali Proton Saga. Ya. Jadi ini perkembangan yang berlaku di mana sebuah negara yang sangat rapat dengan dengan Jepun, tetapi mereka bersaing dengan Jepun. Apa saja Jepun buat, mereka nak buat satu tahap lebih baik. Untuk makluman tuan-tuan, sekarang ini Samsung adalah syarikat kedua paling besar dalam dunia. Samsung was just a mere small company, but they are now very big in the world. Kalau kita tengok Sony jauh ketinggalan berbanding dengan Samsung sekarang ni. Kalau anak saya semalam kebetulan telefonnya rosak, sebab nak berjanji juga dengan dia nak masuk exam, dia kata nanti dia tak tahu pukul berapa nak balik, sebab biasalah budak-budak kan dia punya janji macam-macam. Jadi telefon yang dia nak ialah Samsung Galaxy S. Ya. Itu dia nak beritahu tuan-tuan lah. I am also updated dengan benda-benda ni sebab anak-anak. Sebab kita ingatkan masih lagi Nokia, kita ingatkan masih lagi BlackBerry. No, dia kata what you can get best in the market is Samsung Galaxy S. That's the best you can get. Very cheap but as good as the rest. So sekarang ni kita berada dalam November. Tahun lepas kita buat perancangan, awal tahun kita mulakan perancangan, sama ada perancangan peribadi, perancangan fakulti, jabatan atau universiti. Jadi sekarang ni kita kena tengok balik. Saya tak nak tuan-tuan menghabiskan masa buat perkara yang tak relevan. Seharusnya hujung tahun ini kita gunakan untuk bertafakur. Lihat semula perancangan diri.
Saya dah sebutkan kepada kawan-kawan saya dalam management team, saya ada banyak perancangan diri, tapi semua yang saya rancang, Alhamdulillah dalam bulan 10 saya telah capai. Semua sekali, apa yang saya rancang. Saya nak ini, saya nak ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni, semua. Everything done in October. Ya, termasuklah mengurangkan berat badan. Saya janji dalam slide saya dulu, kepada BMI yang sesuai dengan saya, ya, Profesor Khairi, I reduce 12 kg dalam masa 10 bulan. 12 kg. Ya. Ramai tak tepuk tangan lah, tak hebat. Tak impresif. Ya, sebab itulah baju saya semua longgar-longgar, ya, nampak tengok. Itu tandanya kena beli baju baru. Jadi dari segi bulan Islam pula, kita tak lama lagi ni. 2 minggu lagi kita akan masuk awal Muharram. Jadi bagi orang Islam, dan sebagian besar kita ni orang Islam, kita mesti fikirkan, have we done our part this year? Have we achieved what we want to achieve? That's very important. Awal Muharram ini tahun baru kalender Islam. Kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Ya, 13 hari daripada sekarang. Jadi sebelum saya terlupa, saya nak mengucapkan selamat tahun baru awal Muharram pada tuan-tuan. Jadi marilah kita bersama-sama dengan azam baru, kita buat reflection diri, kita buat planning ahead. Peringkat universiti kita telah buat planning pada Sabtu dan Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad yang lalu di Kuala Lumpur. Kenapa di Kuala Lumpur? Sebab itulah package yang paling murah yang kita dapat. Jadi ramai tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah, saya fikir kira 200 orang pergi. 100 lebih campur dengan itu 200 orang, ya. Jadi kita buat perancangan untuk universiti, dan selepas ini kita ada perancangan di peringkat individu staff. Dan itu juga dengan students kita akan buat perancangan. Tetapi bila kita buat perancangan tuan-tuan, pengalaman saya merancang bersama dengan tuan-tuan kira-kira 5 tahun saya dalam management team di UTM sejak menjadi TNC. Kebanyakan kita merancang apa yang benda kita dah tak rancang pun kita boleh dapat. Without planning, you already achieve it. Sebab senang nanti kalau kita nak tunjukkan perkembangan, saya rancang nak buat 10 benda, 10 dah capai. Without any planning, you already done it. So bagi saya itu bukan perancangan. Perancangan ialah sesuatu yang besar yang kita tak boleh capai sekarang. Apa benda yang telah kita capai sekarang, kita anggap sebagai business as usual. That is routine. We can do it without proper planning ahead. What we want to do next is big thing. Benda yang besar yang boleh meletakkan kita pada tahap yang tinggi, sama ada di peringkat individu, fakulti ataupun universiti. Saya nak sebutkan beberapa perkembangan yang berlaku. Ketika saya dalam tempoh 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, saya pergi ke 3 buah negara. Satu, saya pergi ke Korea minggu lepas. Sebelum tu saya pergi ke Jepun, ke Meiji University. Dan sebelum tu saya pergi ke Tsinghua University di Beijing. Tsinghua is top university in Beijing. Ya, in China as a whole. China ada 3,000 buah universiti. Ketika kita berada di Beijing, kita bincangkan tentang apa yang Tsinghua nak buat. Apa yang kita plan tuan-tuan untuk kita capai pada tahun 2020, Tsinghua dah capai sekarang ni. Sebagai contoh, ketika saya pergi ke Korea minggu lepas, banyak Presiden Universiti atau Naik Chancellor Universiti hadir. Ada sebuah universiti yang tuan-tuan mungkin tak kenal, tak pernah dengar pun, iaitu Hong Kong City University. Hong Kong City University is very close to UTM. We visited Hong Kong many times. I met a lot of the people in many places. They started 21 years ago. Tahun 1990 baru universiti itu dimulakan. Tetapi they think big. They want to be top 50 in the world. They want to be better than NTU. They want to be better than many universities in the world. Apabila mereka bermula, mereka merancang cukup besar. Saya bagi contoh perancangan mereka, 80% daripada staf mereka mestilah staf ataupun lulusan daripada top 20 university in the world. Ya, ketika mereka tunjukkan staf mereka, 20% of them from MIT, 80% of them from MIT, Cambridge, Imperial College, whatever, 20 top university in the world. 20%, 80%. Cuma 20% tu antara in between lah daripada Hong Kong University dan sebagainya. It's not top 20 university in the world. Sama ada staff di sana ataupun lulusan daripada sana. Barulah mereka ambil, bekerja dengan mereka. Sebab itulah dari segi perkembangan mereka very impressive. Because they get good people to start with. Ya,
staff yang hebat-hebat. Kalaulah staff bukan akademik mereka itu yang pernah kerja di tempat-tempat lain, pernah bekerja dengan Samsung, pernah bekerja dengan syarikat multimedia di Singapura, di mana, bawa bekerja balik di Hong Kong. So these are the people, very qualified people, small in number, but they are very motivated, they are very well trained, they are very global and very international. So this is the requirement to go ahead. Jadi saya alhamdulillah apabila berbincang dengan kawan-kawan saya dalam pengurusan, kita akan merancang sampai tahun 2020. Bayangkan Hong Kong City University bila mereka bermula semua ada PhD. Ya, kita masih ramai lagi tak ada PhD. Ada lagi masih berdalih-dalih lagi nak pergi tak pergi. Umur baru 35 tahun ni. Ya, muda lagi. Sepatutnya tak ada persoalan dah. You must go. Dalam perancangan kita sampai tahun 2020 kita harapkan 100% staff kita akan ada PhD. Ya, kalau kita sampai tahun 2020 maknanya sama dengan tahun 2010 banyak universiti dah 100% PhD holders. Ya, kalau kita tengok universiti yang saya sebutkan tadi semua di Tsinghua ada 3,500 orang staff semua ada PhD. Ya. So we have to think big because we want to become a world class university. Kenapa kita nak jadi world class? Kita akan bincang kemudian. Sebab itulah tuan-tuan kita kena ada komitmen yang tinggi. Jadi tuan-tuan tak ada peluang untuk minum. Saya ada peluang untuk minum. Saya minumlah, suara saya dah serak. Jadi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan satu kisah satu universiti yang tak terkenal, tak ada staf yang hebat-hebat, tetapi apabila disebut nama universiti itu semua orang tahu, iaitu Universiti Ling Kok Weng. Ya, Universiti Ling Kok Weng ni kita tak tahu apa yang menyebabkan dia hebat. Dia tak ada seorang profesor pun yang well-known profesor, not only in the world but in Malaysia. You name it, profesor yang terkenal kecuali Farid Wardi itu memang kawan kita lah. Ya, siapa profesor dia yang paling hebat? Siapa staff dia yang paling hebat? Kita tak kenal pun. Kalau Universiti Malaya, bolehlah kita sebut orang ni kita kenal. Tapi not in Ling Kok Weng. Not in that particular university, to be specific. Yeah? And they are not hiring the best to develop themselves. Tetapi mereka bekerja macam ni. Mereka buat kerja secara bersama, secara seiring. Tak kuat, tetapi kita buat kerja betul-betul, reduce resistance, reduce wastage, reduce unnecessarily things in the organisation. Macam orang main, apa ni Cik Arun? Cik Arun pun tak tahu macam mana Cik Arun. Orang Terengganu kena tahu ni Cik Arun. Ini apa tu? Rowing. Apa ni? Acara berdayung. Dalam rowing ini tuan-tuan, sebab UTM adalah universiti yang telah diberi mandat untuk memajukan sukan air di Malaysia. Sebab itulah contoh saya pun kena air lah. Ya. Dalam dua bulan yang lepas sebulan lepas saya fikir kita ada buat acara boat race di peringkat Asia Tenggara. Ya. Dan saya dalam acara tu saya tengok orang yang kalah. Orang yang menang tu semua sama aja. Orang yang kalah tu sebab ada 2-3 orang yang kuat sangat. Tarikkan je sentapan di sebelah kiri ataupun dia nak cepat, orang lain perlahan ya. Jadi kapal tu tak boat ni. Boat ni tak boleh nak maju sebab ada orang yang cepat, ada yang lambat. Dia tak synchronize sama. Kadang-kadang tu kalau kita terlampau kuat sebelah kanan, boat tu akan sengit ya, tak sampai ke tahap yang kita nak ataupun sasaran kita yang nak kita capai. Jadi in order to play this game, you have to play the same strength, the same rhythm.